TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Wani harapkan dan sentiasa doakan kesihatan anda kerana sekarang ini kita tahu walaupun kes COVID kita semakin menurun dari hari ke hari, kita sudah nampak perubahan di situ. Namun kita masih lagi belum menang sebagai rakyat Malaysia. Kita perlulah sama-sama bertanggungjawab demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan sentiasa jaga penjarakan sosial apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Alright, untuk subjek hari ini semestinya satu subjek yang menarik akan kita belajar sama-sama. Subjek teras juga iaitu subjek sains. Tapi nak tahu bahagian mana yang akan kita fokuskan, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Jom. Tak berjanji Sains A+. Itu dia mutiara kata yang dipilih oleh guru jemputan kita hari ini. Jom kita bawakan cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Muhammad Raimi ataupun dikenali sebagai Sir Raimi. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik Wani. Alhamdulillah, bertemu kembali kita ya cikgu. Bertemu kita sekali dalam RTS 2021 pula. 2021. Yes. Dan cikgu seperti biasa masih kelihatan segak hari ini. Dan bersemangat seperti selalu. Dan mungkin hari ini cikgu, sebelum kita teruskan bahagian apa yang akan kita fokuskan, Wani nak bawakan cikgu ke meja istimewa kita lah seperti biasa. Cikgu pun sudah datang ke studio RTS sebelum ni. Betul. Kita nak membuat sanitasi tangan. Betul. Cikgu boleh pakai hand sanitizer itu. Kemudian Wani pun pakai. Betul, ni kita kena jaga SOP. Ya, ini sebagai langkah berjaga-jaga. Tapi kali ini lain sedikit cikgu kerana kita akan kekal memakai pelitup muka selama 1 jam kita bersama. Betul. Cikgu. Itulah langkah yang terbaik untuk kita menjamin keselamatan masing-masing. Ya, betul. Tapi sebelum itu cikgu, macam kita dah janjikan tadi, kita nak dengarlah juga apa yang akan cikgu fokuskan untuk subjek sains hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey Wani, hari ini istimewanya Sir Raimi akan membawa kepada anda semua tajuk genetik. Okey, tajuk tingkatan 4 untuk SPM. Jadi kita akan fokuskan kepada pelajar SPM 2021 untuk menduduki SPM pada tahun hadapan. Manakala pelajar tingkatan 4 boleh gunakan slot ini untuk pembelajaran dari rumah Wani. Itu dia bahagian ataupun subtopik genetik dalam tingkatan 4 bab 5. Bab 5, pandai Wani. Dan satu topik yang agak menarik juga untuk kita belajar, dan Wani sendiri pun kalau sejujurnya lah cikgu, bahagian ni antara bahagian yang agak buat Wani confused masa sekolah dulu. Tapi Alhamdulillah sains dapat jugalah A, cikgu. Betul. Yang penting apa ni? Tak handsome tak apa, tak cun tak apa, janji? Janji A+. Yes, itu dia. Itu dia. Tapi sekarang ni kita nak dengarkan dululah pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Mari kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti yang kita ketahui, subjek saya ini amat penting kerana ia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Dan disebabkan itulah saya amat meminati dalam subjek sains ini. Saya berharap saya dapat memperoleh keputusan yang cemerlang ketika SPM nanti dalam subjek sains ini. Dan saya sentiasa mendoakan agar kejayaan sentiasa menjadi milik buat calon-calon SPM tahun 2021. Stay safe, stay healthy. Terima kasih. Bye. Saya suka mata pelajaran sains kerana mata pelajaran ini penuh dengan ilmu pengetahuan tentang alam sebelum jadi. Selain itu, saya juga dapat mengaplikasikan kemahiran saintifik yang saya pelajari dalam saya punya kehidupan harian. Saya suka subjek sains kerana subjek ini bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan saya. Justru, saya dapat mencabar minda saya dan menggunakan ilmu sains yang saya peroleh dalam kehidupan seharian saya. Saya akan berusaha untuk mendapat keputusan cemerlang terutamanya subjek sains dalam peperiksaan SPM 2021.
Alright, kita dah dengarkan pandangan calon SPM 2021 mengenai subjek ini dan rata-rata mereka sangat gemarkan subjek ini kerana mereka bilang subjek sains ni melibatkan orang kata environment sekeliling mereka dan satu subjek yang agak menarik untuk mereka belajar sebenarnya. Tapi Sir Remy, hari ini kita bukan berdua saja di studio. Seperti biasalah, kita akan memanggil ataupun menjemput semua pelajar dari SMK Kebangsaan Durian Tunggal Melaka. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum, apa khabar semua? Khabar baik. Mana semangatnya? Kena semangat lagi. Khabar baik. Apa khabar semua? Sehat? Sihat. Ya, itu dia semangat yang kita inginkan. Alright, jom tanpa melengahkan masa kita nak berkenalan dengan kesemua 6 pelajar. Kita nak mulakan dengan Fatin. Untuk perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatin Farhana binti Gapar dari SMK Durian Tunggal Melaka. Boleh panggil saya Fatin. Hai Kak Wani. Hai Fatin. Alright, seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ashraf Huzaimi bin Mahad. Saya dari SMK Durian Tunggal Melaka. Boleh saya panggil Acap. Hai Kak Wani. Hai Acap. Oh, dah ceria je Acap ni. Okey. Ya, baik. Seterusnya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ain Anwani binti Abdul Karim daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Boleh panggil saya Wani. Hai Kak Wani. Hai Wani. Nama yang sama dan muka kita pun lebih kurang sama di situ ya. Okey, selamat berkenalan Wani. Baik, seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul Afiq bin Muhammad Farid. Saya daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Boleh panggil saya Afiq. Hai Kak Wani. Hai Afiq. Selamat berkenalan. Jom kita nak berkenalan dengan pelajar seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Ana Nabila binti Muhammad Azarihan dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Ana. Hai Kak Wani. Hai Ana. Okey. Kita dah sampai ke pelajar yang terakhir. Jom. Siapa tu? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Manis-manis buah ceri, manis lagi buah Melaka. Abdul Muttalib bin Abdul Razak, nama diberi dari sekolah tercinta SMK Durian Tunggal Melaka. Hai Kak Wani, boleh panggil saya Talib. Wow. Satu pantun yang amat memberangsangkan sebagai permulaan kita hari ini. Baru saya perasan inilah dia Talib yang ada dalam video pandangan calon tadi yang sangat semangat tu cikgu. Ya, betul. Okey, bagus dan Wani harapkan ke-6 pelajar ni dapat memberikan semangat yang sama kepada Wani, kepada Sir Remy dan juga semua penonton di luar sana yang sedang menyaksikan Road to Success. Alright, jadi sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya suka subjek ini kerana saya dapat mempelajari tentang perkara yang berlaku di persekitaran saya. Sains juga mengajar saya untuk berfikiran secara kritis dan analitis, melakukan kerja dengan sistematik, fokus, merekod dengan tepat dan berfikiran rasional. Saya suka dengan subjek ini kerana dengan mempelajari sains, ia merupakan salah satu cabang ilmu di mana seseorang itu memahami tentang dirinya dan perkara yang berlaku di persekitaran mereka. I wish good luck to all SPM candidate 2021. Bitaufiq wa najah fil bihad. Bye. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita hari ini Cikgu Muhammad Raimi bin Rahim selaku jurulatih utama Kebangsaan Sains KSSM dari Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal Melaka. Tapi ingin dikenali sebagai Sir Remy dan seperti anda lihat di hadapan kami ini ada 6 orang pelajar dari Sekolah SMK Kebangsaan SMK Durian Tunggal Melaka juga yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang 1 jam. Jadi cikgu, kalau cikgu sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, kalau Wani pun bersedia, murid-murid pun dah sedia. Jom hari ini kita akan belajar tajuk genetik macam saya terangkan tadi. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh je Wani, okey, Sir Remy dah sediakan bahan dan juga nota untuk murid-murid di luar sana yang sedang menonton di kaca televisyen untuk scan kod QR yang telah tertera pada televisyen anda untuk dapatkan
handout ataupun latihan dan juga nota yang disediakan oleh Seremi. Jadi kita boleh belajar bersama pada hari ini, ya Wani? Wow, itu satu perkara yang baharu ya cikgu. Ya, betul. Tinggal Jadi, scan saja di kaca TV mereka. Scan saja dan mereka akan dapat handout yang Master Seremi kongsikan. Okey, jadi anda boleh scan sekarang. Ya. Okey. Okey, jadi Wani, kita nak belajar tajuk genetik. Sebelum Seremi melangkah lebih jauh lagi, jom kita memperkenalkan seorang tokoh ini. Siapakah tokoh ini? Kita tanya murid-murid daripada SMK Duran Tunggal. Agak-agak mereka kenal ke? Siapakah tokoh ini? Sir, boleh saya cuba jawab? Okey, Ana, silakan sila Ana. cuba. Berdasarkan buku sains yang saya baca, muka tokoh ini seperti Gregor Mendel. Gregor Mendel merupakan seorang saintis dalam bidang genetik. Okey, betul Ana. Tahniah. Wow, tahniah, betul. Wani kenal? Saya baru kenal hari ini, cikgu. Kenal hari ini. So, namanya ialah Gregor Mendel, merupakan seorang saintis yang dikenali sebagai bapa genetik moden dan ia telah mengkaji berkenaan dengan Pisum sativum. Apa ya Pisum sativum, Wani? Sebenarnya kalau kita tengok pada gambar yang di belakang ini kita namakan dia sebagai kacang pi ataupun nama saintifiknya Pisum sativum. Okey. Ada namanya sendiri. Ya. Dan Wani, kalau Wani tengok pada skrin sekarang ini, kita ada gambar family Seremi. Ada Seremi di sini, ada mak, ayah dan keluarga di sini. Kenapa dalam satu family mak ayah yang sama, kita ada perbezaan? Ada lelaki, ada perempuan, ada tinggi, ada rendah, ada cerah, ada gelap. Kenapa dia berbeza? Sebab ia disebabkan oleh perbezaan genetik. Okey. Jadi kita akan belajar lebih mendalam lagi berkenaan perbezaan ciri ini, ya Wani. Jadi kenapa Wani seorang perempuan, saya seorang lelaki? Kenapa Wani cerah putih? Kenapa saya gelap? Okey, dia disebabkan oleh kita punya alel. Okey, apa itu alel? So, alel ini merupakan satu komponen yang ada dekat dalam kromosom kita ataupun di dalam gen kita yang mengawal ciri-ciri yang ada pada manusia. Ia datangnya daripada satu daripada ayah, satu daripada ibu dan ia berpasangan dalam kromosom homolog. Seperti yang Seremi telah terangkan pada siri yang lepas. Jadi, ciri alel ini ada dua. Satu ialah alel dominan, satu lagi ialah alel resesif. Ada dua jenis, Wani. Satu alel dominan, satu adalah alel resesif. Alel dominan ni, Wani, kita boleh cakap dia macam satu alel yang kuat, Wani. Maknanya apa? Dia boleh menonjolkan ciri-cirinya ataupun traitnya. Okey, tak kira. Bila ada dominan saja, dia akan dapat menunjukkan cirinya. Tetapi kalau alel resesif, ya Wani, dia ialah alel yang lemah. Maknanya dia tak kuat nak menunjukkan cirinya sekiranya dia bersama ataupun hadir bersama dengan alel dominan. Okey. Jadi alel dominan diwakili dengan huruf besar. Contohnya A besar, B besar, C besar dan sebagainya. Dan alel resesif pula akan diwakili dengan huruf A kecil, B kecil, C kecil dan sebagainya. Jadi kalau apa yang kita tonjol kat diri kita hari ini, Wani, disebabkan ada alel dominan. Kalau alel dominan tak hadir, barulah alel resesif dapat menonjolkan cirinya, Wani. Wani faham tak? Faham. Bagus. Okey, jadi Wani, disebabkan kita ada alel yang berbeza-beza ini, ia akan menghasilkan ciri yang berbeza, Wani. Dalam sains, kita tak sebut sebagai ciri, kita sebut dia sebagai trait. So, trait dan ciri adalah benda yang sama, maksud yang sama. Jadi, kita ada trait dominan dan juga trait resesif. Okey, jadi Seremi ada 3 gambar. Okey, kita mintalah pelajar Seremi yang nak bagi respon. Gambar ni apa dan apakah trait dominan dan resesif? Okey, siapa yang nak bagi respon? Siapa nak cuba? Okey, Afiq. Okey, good Afiq. Silakan Afiq. Okey. Apa yang saya nampak, Sir, kebolehan individu untuk menggulungkan lidah. Sebagai contoh, Sir, saya boleh nampak di gambar sebelah kanan, individu tersebut boleh menggulungkan lidah, maka ianya adalah trait dominan. Okey. Kalau gambar ni kita boleh nampak individu tersebut tidak boleh menggulungkan lidah, maka ianya adalah trait resesif. Okey, tengok jawapan Afiq. Betul ya, Wani? Kalau kita boleh menggulungkan lidah, dia adalah trait dominan. Kalau tak boleh menggulungkan lidah, dia adalah trait resesif. Baik. Okey, Wani boleh gulungkan lidah? Boleh. Boleh. Maksudnya adalah trait dominan. Tahniah. Okey, gambar yang kedua. Siapa murid Seremi yang nak bagi respon? Siapa pula Boleh nak cuba? saya jawab, Sir? Okey, Fatin. Silakan, Fatin. Silakan.
Okey, dekat situ saya nampak perbezaan rambut di mana di sebelah kanan kita boleh lihat dia mempunyai rambut yang berwarna hitam dan di sebelah kiri mempunyai rambut yang berwarna perang muda. Jadi kebanyakan manusia mempunyai rambut yang berwarna hitam. Jadi rambut berwarna hitam tu adalah trait dominan dan rambut yang berwarna perang resesif tu adalah Trait resesif. Betul. Oh, cemasnya Fatin. Okey. Alright, kita nak jawab Fatin betul tak? Okey, kalau rambut berwarna hitam macam Seremi hari ini merupakan trait dominan, manakala ke rambut perang muda dia adalah trait resesif ni. Ya, bagus Fatin. Nampak bagus Fatin. Situ, tapi bagus kerana mencuba. Betul. Semangat yang kita nak Wani. Ya, betul. Okey. Dan gambar yang ketiga, siapa murid Seremi yang nak respon? Saya, sir. Okey. Alright, Mutalib. Silakan Talib. Okey, gambar tu merupakan gambar cuping telinga, sir. Iaitu cuping telinga itu berbeza-beza. Di mana terdapat cuping telinga bebas dan cuping telinga melekap. Bagi trait dominan ialah cuping telinga bebas. Manakala bagi trait resesif merupakan cuping telinga melekap. Okey, kita tengok jawapan Talib betul tak? Betul Wani. Ya, bagus Talib. Okey, macam Seremi kita ada cuping telinga yang bebas tu dia adalah dominan. Kalau ada orang yang tak ada cuping telinga dia melekap je Wani, itu adalah resesif. Jadi semua ini ditentukan oleh alel dominan dan juga alel resesif tadi Wani. Baik. Okey. So, seterusnya Seremi akan memperkenalkan murid-murid sekalian tentang perkataan genotip dan juga fenotip. Okey, ini adalah asas kepada pewarisan yang kita akan belajar selepas ini. Apa itu genotip? Genotip ialah maklumat genetik yang diwakili dengan alel. Jadi alel kita ini dikawal oleh dua kan, satu ciri dikawal oleh dua alel kan Wani, dominan dengan resesif kan? Betul. Okey, satu daripada mak, satu daripada ayah. Kalau dia alel yang sama, contohnya ialah huruf besar dia adalah alel dominan, jadi kita namakan dia sebagai homozygote dominan. Kalau dia adalah alel kecil, huruf kecil dan huruf kecil, alel resesif, kita namakan dia sebagai homozygote resesif. Tetapi kalau satu huruf besar, satu huruf kecil, kita namakan dia sebagai heterozygote Wani. Heterozygote. Yes, dan yang seterusnya ialah fenotip. Okey, senang je murid. Fenotip ni awak bayangkan tentang fenomena. Fenomena ni adalah yang kita boleh nampak ciri yang akan ditonjol ataupun dipamerkan. Jadi kita akan nampak ciri-ciri yang ada pada individu tersebut. Sebagai contohnya kita ada T besar, T itu mewakili ketinggian ya Wani. Kalau T besar dia adalah dominan iaitu tinggi. Kalau T kecil dia adalah resesif, kerdil. Okey, yang telah dikaji oleh Gregor Mendel tadi. Jadi kalau T besar kita akan dapat dia punya fenotip ialah tinggi. Kalau T kecil, resesif kawan ni kan? Jadi dia akan dapat kerdil. Okey, last sekali. Kalau T besar, T kecil. Okey, kita mintalah murid Seremi respon. Agak-agaknya dia akan jadi fenotip macam mana anak dia nanti? Siapa nak respon? Boleh saya cuba? Okey, Acap. Silakan Acap. Boleh saya cuba? Okey, silakan Acap. Kalau T besar dan T kecil, saya rasa ketinggian fenotip. Okey, Acap dah tersangkut dekat situ. Saya rasa ketinggian dia Okey, Acap rasa ketinggian dia macam mana Acap? Ketinggian dia macam mana Acap? Okey, tak ada jawapan tapi Seremi boleh bagi jawapan. Saya cuba, sir. Okey, Talib nak cuba. Silakan Talib. Talib cepat. Okey, kan T besar, T kecil. Mungkin ketinggian dia sederhana kot. Sederhana kan? Betul juga. Satu T besar tinggi. Kalau T kecil kedil. Kalau gabung T besar T kecil sederhana Wani. Mungkin tengah-tengah juga. Okey. So jawapan sebenarnya adalah tinggi Wani. Ya Mutalib dan murid-murid sekalian yang sedang menonton di televisyen, dia ialah tinggi macam Seremi kata tadi. Kalau ada wujudnya alel dominan T besar, dia akan menutupi ciri-ciri pada resesif. Jadi ciri kerdil akan dilindungi ataupun ditutupi oleh alel dominan tersebut. Jadi akan menonjolkan ciri tinggi. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya Wani, kita akan belajar tentang penentuan pewarisan menggunakan raja skema. Okey, macam murid-murid lihat pada skrin sekarang ini ialah yang telah diperkenalkan oleh Gregor Mendel. Okey, Gregor Mendel ni dia kaji tentang kacang P murid-murid. So dia gunakan satu kacang P
tinggi berbaka tulen, satu adalah pokok kacampi kedil berbaka tulen. Bila kita kata baka tulen, so dia ialah homozygote dominant, sama ada tinggi ialah huruf besar, kalau kedil ialah huruf kecil. Jadi kita akan dapat T besar, T besar, T kecil, T kecil. Ya. Seterusnya Wani, dia akan melakukan proses meiosis di mana ia akan dibelahkan kepada dua. Okey, diseparuhkan. So meiosis ni tujuannya adalah untuk kita menghasilkan apa Wani? Untuk kita menghasilkan apa? Menghasilkan gamet. So gamet jantan dan juga gamet betina. Jadi kita pecah je Wani. Satu akan dapat T besar, T besar. Satu lagi dapat T kecil, T kecil. Aha. Faham Wani? Faham. Okey. Kemudian selepas ada gamet akan berlakulah proses persenyawaan. Ya. Jadi gamet jantan akan bergabung dengan gamet betina. Okey, macam mana nak buat? Jadi okey, murid-murid semua boleh tengok dekat skrin masing-masing. Okey, T besar ini akan bergabung dengan ini. Yang pertama, atau yang ini akan bergabung dengan yang ini. Alright, yang kedua, kebarangkalian dia. Mungkin tak terima tak nak guna yang tak akan terima yang T besar ini. Dia akan gunakan T yang ini. Okey? Alright, yang ketiga dan atau dia akan pilih yang ini, yang keempat. So akhirnya dia akan menghasilkan apa? T besar, T kecil, gabungkan Wani. Yang ni T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Jadi Wani, bila dah dapat ni kita namakan dia sebagai genotip. Dah dapat genotip, barulah kita tentukan fenotip dia. Jadi fenotip dia kita tengok huruf besar ke huruf kecil ni? Besar. Huruf besar sebab dominan. Jadi anak yang pertama dia akan tinggi ke kedil Wani? Tinggi. Tinggi. Yang pertama tinggi, kedua tinggi, ketiga tinggi dan keempat juga tinggi sebab alel dominan wujud di situ. Wani faham tak? Faham, sir. Okey, bagus. Semua pelajar faham tak setakat ini? Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey, sir. Nampaknya kita dah buat ini kira permulaan soalan untuk hari ini. Betul, yes. Tapi sebelum kita nak teruskan lagi dengan soalan selanjutnya, apa kata kita bagi mereka peluang untuk berehat seketika. Okey, boleh. Dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid bin Muhammad Said dan isteri saya Samsia binti Sirul ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak kami Muhammad Abdul Afiq bin Muhammad Farid untuk SPM bagi tahun 2021. Straight A+ untuk semua subjek, terutama sekali subjek sains. Try your best. pula. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta masih lagi bersama dengan Sir Remy dan para pelajar dari SMK Durian Tunggal Melaka bersama dengan kita hari ini. Baik, tadi kita dah buat cara nak mengenal pasti genotip dan fenotip ya Sir. Dan sekarang ini kita nak sambung dengan sesi pembelajaran kita. Apa lagi yang akan kita ketahui? Jom kita bersama dengan Sir Remy. Okey, baiklah. Sir Remy akan menyambung pembelajaran kita. Tadi kita dah buat raja skema Wani. Raja skema? Yes, kita namakan sebagai raja skema. Tapi belum tamat lagi Wani. Soalan SPM nanti dia akan tanya tentang nisbah genotip dan juga fenotip. Okey, jadi murid-murid kena tahu pengiraan berapakah nisbah fenotip dan juga nisbah genetik. Jadi mudah je Wani, daripada pengiraan kita tadi tu, kita akan dapat tahu mana satu ialah genotip, mana satu adalah fenotip. Contohnya nisbah genotip anak, kita tengok genotip dia semua ni. Semua ialah T besar, T kecil kan? Jadi jawapan untuk soalan SPM kita ialah semua T besar, T kecil atau bersamaan boleh tulis 100% T besar, T kecil. Okey, sebab itu adalah genotip. Kalau fenotip macam Sir Remy kata yang kita boleh nampak. Jadi kita nampak tinggi, 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 tinggi. Jadi kita akan dapat apa? Semua tinggi ataupun 100% tinggi. Okey. Wani, Gregor Mendel tak tamat kat situ. Dia akan ambil genetik yang pokok yang tadi tu, T besar, T kecil ni. Dia akan buat kacukan. Dan dua-dua pokok tu adalah tinggi Wani. Sebab ada T besar kan, dominan kan? Ya, betul. Saya nak tanya Wani, kalau pokok tinggi, kaca pokok tinggi, anak dia semua tinggi ke ataupun ada yang kerdil? Saya rasa anak dia semua tinggi. Semua tinggi, betul? Kita tengok buktikan sama ada betul ataupun salah Wani, okey? Jadi kita akan buat proses meiosis, pecah kepada dua dan akan berlaku proses persenyawaan, akan dapat T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Gabungkan saja Wani, akan dapat T kecil, T kecil. Okey, kita akan dapat yang ni akan dapat apa? Tinggi,
ini dapat tinggi, ini dapat tinggi dan ini akan dapat apa Wani? Kerdil. Kerdil sebab kedua-duanya adalah allele resesif. Resesif. Okey, jadi ini membuktikan bahawa walaupun pokok tu adalah tinggi, ada kebarangkalian untuk dapat anak yang kerdil. Baik. Okey, baiklah. Dah tahu kita nak tentukan nisbah genotip dan juga fenotip. Jadi kita kira saja Wani, T besar ada berapa? Ada satu. T besar, T kecil ada berapa? Dua. T kecil ada berapa ni? Satu. So jawapan dia adalah 1 nisbah 2 nisbah 1. Senang dapat satu markah Wani. Ataupun kita boleh convertkan dia kepada peratus. Jadi 1/4 bersama dengan 25%. 2/4 dapat 50% dan 1/4 dapat 25%. Senang Wani dapat satu markah untuk SPM. Betul, sir. Okey. Seterusnya nisbah fenotip. Wani, kita kira tinggi ada berapa? Tinggi ada 3. Kerdil ada berapa? 1. So 3 nisbah 1. Atau boleh tulis dalam bentuk peratus, 75% tinggi nisbah kepada 25% ke kerdil. Baik. Okey, ini adalah penentuan jantina anak. Okey, di mana bapa ialah 44 XY Wani. Sebab XY ni adalah untuk lelaki. Manakala ibu ialah 44 XX. X ni ialah perempuan. Selepas proses meiosis akan masukkan sperma. 22 tambah X dan juga 22 tambah Y. Dan juga ovum pula ialah 22X dan juga 22 tambah X juga sama je Wani. Bahagi sahaja 2. Kemudian persenyawan akan menghasilkan, persenyawan akan menghasilkan 44 tambah XX. So adalah perempuan. 40 tambah XX perempuan. 44 XY lelaki. 44 tambah XY lelaki. Jadi kesimpulannya Wani, walaupun kita hamil berapa kali pun, kalau seorang wanita itu hamil, kita akan dapat 50% lelaki, 50% perempuan bagi setiap kelahiran. Jadi 50-50 untuk dapat seorang anak lelaki ataupun anak perempuan. Baik. Okey, kita ada uji minda Wani, belajar je tak guna. Okey, murid-murid dah dapat handout yang Seremi kongsikan, boleh keluarkan. Dan kita akan jawab soalan ini. Okey, mari. Soalan dia ialah, dalam satu kajian terhadap genetik warna bulu tikus, didapati bahawa bulu berwarna hitam adalah dominan ataupun H besar. Terhadap bulu berwarna putih, H kecil. Satu kacukan antara seekor tikus berbulu heterozygot dengan seekor tikus berbulu homozygot resesif telah dilakukan dengan menggunakan raja skema. Tentukan nisbah genotip dan juga fenotip bagi anak-anak tikus tersebut. Jadi murid-murid kena buat raja skema macam ini untuk dapat markah penuh. Okey, kita mintalah murid-murid Seremi yang online sekarang ni untuk jawab. Siapa nak volunteer? Boleh saya jawab, sir? Okey, Fatin cepat je. Silakan Fatin. Okey, jawapan dia adalah bagi fenotip induk dan genetik induk, apa yang jadi ialah heterozygot akan dikacukkan dengan tikus homozygot resesif. Daripada maklumat dalam soalan tadi, kita dapat tentukan genetip induk. Kalau dia heterozygot, dia dapat hasilkan H besar dan H kecil. Kemudian, kalau dia homozygot resesif, maka dia ialah H kecil, H kecil. Selepas itu, kita dapat tentukan genetipnya. Barulah kita boleh tentukan fenotipnya. Jadi, disebabkan ada H besar, maka bulu tikus itu akan menjadi hitam. Manakala bagi H kecil pula, dia ialah resesif atau kedua-duanya resesif sebabkan ada H kecil dan H kecil kan. Maka tikus itu akan berbulu berwarna putih. Okey. Wani faham tak penerangan dia? Saya faham, sir. Okey, Seremi dah boleh bersara jadi cikgu kot. Dah ada pengganti. Tak adalah. Okey, tahniah Fatin. Jawapan yang sangat tepat. Bagus, Fatin. Okey, sekarang kita dah ada genetik induk Wani. Kita akan melalui proses X. Okey. Siapa boleh terangkan kepada Seremi apakah proses X dan apakah hasil daripada proses X tersebut? Boleh saya terangkan? Okey, Talib, silakan. Okey, untuk proses X tu ialah proses meiosis. Di mana untuk heterozygot, dia akan menghasilkan gamet H besar dan H kecil. Manakala untuk homozygot resesif, dia akan menghasilkan gamet H kecil dan H kecil. Alright, betul lah Talib. So itu ialah gamet, okey Wani. Dan gamet akan melalui satu proses iaitu proses Y. Siapa nak terangkan proses Y pula? Saya nak cuba terangkan. Okey, Ana. Silakan Ana. Proses Y adalah proses persenyawaan. Di mana H besar gabung dengan H kecil menghasilkan H besar dan H kecil. Alright. Serta
H besar bergabung dengan H kecil akan menghasilkan juga H besar dan H kecil. Selepas H kecil bergabung dengan H kecil menghasilkan H kecil, H kecil. Dan akhir H kecil bergabung dengan H kecil menghasilkan H kecil, H kecil. Berbubui mulut Ana kan Wani kan? H kecil. Tapi jawapan dia agak-agak betul tak Wani? Betul lah. Betul. Bagus Pandai Ana. Ana. Tahniah. Ya. Okey, last kali kita kena tentukan fenotip anak. Okey, siapa nak tentukan fenotip anak pula? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Fenotip anak. Fenotip anak, siapa nak try? Ni senang je ni. Dah tahu dah H besar, H kecil. Jawapan akhir dia apa? Okey, kalau macam tu ada murid. Boleh saya cuba? Okey, Acap. Ada. Okey, silakan Acap. Silakan Acap. Ya, dengar terus ke Acap? Acap. Kalau Acap tak boleh jawab, Kak Wani nak cuba ni. Okey. Atau Wani dah cuba boleh tak? Okey, boleh. Kita Saya try. cuba. Jadi H besar ialah berbulu dominan hitam. Kalau H kecil ialah bulu resesif. Ya. Okey, kalau H besar, H kecil apa Wani? Saya rasa dia akan jadi bulu hitam sebab ada dominan H. Betul, pandai. Kalau H sama kan? Sama, bermaksud bulu hitam juga. Okey, yang anak ketiga. Kalau H kecil dan H kecil akan jadi bulu putih. Bulu putih sebab dia adalah resesif, betul? Betul. Tengok jawapan Wani. Betul tak? Betul. Okey, betul. Dan yang terakhir ni. Maksudnya yang terakhir tu samalah bulu putih, sir. Betul. Jadi kita dah dapat dah raja skema. Dan terakhir kita kena kira nisbah genetik anak dan juga nisbah fenotip anak. Okey, siapa murid yang nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Boleh nak cuba, sir? Okey, Afiq. Terus Afiq. Okey, kita boleh lihat bahawa dekat situ ada 2 H besar dan juga 2 H besar H kecil dan juga 2 H kecil H kecil. Maka dia punya nisbah adalah 2 H besar H kecil nisbah dengan 2 H kecil H kecil. Ataupun betul. kita bersamaan dengan 50% H besar H kecil nisbah dengan 50% H kecil H kecil. Okey, pandai. Sir, betul ke sir dikaskan 2 nisbah 2 tu kepada 1 nisbah 1? Boleh ke sir? Okey. Soalan Afiq agak mencabar. Boleh tak kita jadikan dia 1 nisbah 1 disebabkan nisbah ni adalah matematik Wani Jadi kita memang kena ringkaskan nisbah ini. Jadi 2 nisbah 2 adalah bersamaan dengan 1 nisbah 1. Macam ni Wani. Okey, jadi jawapan akhir dia mesti 1 H besar H kecil nisbah kepada 1 H kecil H kecil. Okey Afiq, bagaimana dengan nisbah fenotip pula Afiq? Okey, nisbah fenotip dia saya dapat 2 berbulu hitam nisbah dengan 2 berbulu putih. Ataupun sama dengan 50% berbulu hitam nisbah dengan 50% berbulu putih, sir. Betul tak, sir? Betul. Ataupun kita kena ringkaskan 1 nisbah 1. Jadi murid-murid di luar sana yang sedang menonton televisyen masa menjawab soalan SPM nanti, make sure kan awak dah bagi jawapan yang paling ringkas. 1 nisbah 1. Okey, Wani faham kan? Faham, sir. Okey, tapi, jadi sir, dah dapat jawab soalan dah. Ya, tapi macam mana kalau ada pelajar yang tidak ringkaskan nombor itu? Tak apa ke? Okey, sebenarnya tak apa. Kita terima juga, tapi kita bagi jawapan yang paling baik kita kena ringkaskan Wani. Okey, baik. Alright. Okey. Jom kita sambung soalan seterusnya. Seterusnya kita akan belajar tentang mutasi. Okey, so mutasi ni ada 2 jenis. Satu adalah mutasi kromosom, satu adalah mutasi gen Wani. Mutasi kromosom ni adalah berlaku perubahan pada bilangan kromosom dan juga struktur kromosom. Manakala gen ialah perubahan kimia pada gen tersebut. Okey, ada beberapa contoh mutasi kromosom iaitu sindrom Down, Klinefelter dan juga sindrom Turner. Manakala mutasi gen ada 3, mutasi buta warna, anemia sesabit dan juga thalassemia. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, Wani, murid-murid saya dah buat pembacaan awal dan mereka sukarela nak menerangkan setiap satu sindrom ini Wani. Boleh tak? Okey, boleh. Boleh. Okey, siapa yang nak cuba menerangkan sindrom Down? Saya nak cuba, sir. Okey, Fatin, silakan. Okey, sindrom Down adalah dia mempunyai 40
7 kromosom pada kromosom nombor 21. Contoh ciri-ciri sindrom Down itu adalah dia mempunyai kerenjatan fizikal dan mental, mempunyai leher yang pendek dan juga mata yang sempit. Okey, betul Wani. Manusia normal ada 46 kromosom. Setiap pasang ini satu daripada ayah, satu daripada ibu. Semua orang mesti ada 2 sahaja kalau normal Wani. Tetapi orang yang sindrom Down ataupun kanak-kanak istimewa ini Wani, dia ada ekstra satu kromosom pada nombor 21. Jadi dia adalah sindrom Down Wani. Okey. Baik, kita tengok sindrom Turner. Siapa yang volunteer ataupun sukarela nak menerangkan? Okey, Acap. Okey, come on Acap. Okey, silakan Acap. Okey, sindrom Turner ni sir, dia berlaku kepada perempuan kebiasaannya. Perempuan normal mempunyai kromosom sebanyak 44 tambah XX. Manakala penghidap sindrom Turner ni mempunyai kromosom sebanyak 44 tambah XO. Kesannya penghidap sindrom ini tak dapat menunjukkan ciri-ciri seks perempuan seperti tiada kitaran haid. Okey, betul. Itu adalah sindrom Turner. Dia jadi berlaku pada perempuan. Perempuan normal ada 44 tambah XX, tetapi sindrom Turner dia akan kehilangan 1X. So dia jadi 44X ni. XO bermaksud kurang 1. Kurang 1. So adalah mutasi kromosom ni. Okey, seterusnya adalah sindrom Klinefelter. Siapa yang nak cuba menerangkan sindrom Klinefelter? Saya, sir. Okey, Wani. Okey, sindrom Klinefelter ini selalunya berlaku kepada lelaki kerana ia terlebih kromosom X iaitu XXY. Jadi sesiapa yang mengidap sindrom Klinefelter ini akan mempunyai ciri-ciri seperti wanita, sir. Okey, betul je Wani. Alright. Jadi kalau lelaki yang normal kita 84XY, tetapi orang yang kena sindrom Turner ni Klinefelter ini dia lebih satu lagi X. Dia jadi XXY. Jadi ada pertindahan antara XX dan juga XY ni Wani. Dan dia ada dua ciri, lelaki dan juga perempuan. Dia ada tesis yang kecil, payudara yang kecil dan biasanya di alam mandul. Okey. Itu adalah mutasi kromosom. Seterusnya adalah mutasi gen. Siapa nak terangkan buta warna? Saya nak terangkan buta. Okey, Afiq. Cepat, Afiq. Okey, Afiq. Okey, penghidap buta warna ni biasanya dia tak dapat membezakan antara warna hijau dan juga warna merah. Ia disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Kebanyakannya penghidap buta warna ni adalah lelaki. Okey, betul. Dan buta warna ni tak boleh bezakan antara merah dan hijau. Dan biasanya lelaki yang pengidapnya, Wani. Perempuan tak kena. Biasanya perempuan ni adalah pembawa. Di mana anak-anaknya ada kebarangan untuk dapat penyakit ini. Baik. Jadi perempuan selamatlah kat sini kan. Okey. Dan anemia sel sabit, siapa nak terangkan? Nak terangkan, sir. Okey, Ana. Silakan, Ana. Anemia sel sabit ni merupakan penyakit yang menyebabkan gangguan penghasilan hemoglobin. Pesakit yang tidak mempunyai bilangan hemoglobin yang cukup yang menyebabkan pengangkutan oksigen terjejas. Kesannya mudah pingsan. Okey, Wani. Orang yang anemia sel sabit ni, dia punya sebahagian ni dah hilang, Wani. Sebab tak cukup hemoglobin. Jadi dia kurang bawa oksigen dan dia kekurangan oksigen sehinggalah dia akan mudah pingsan. Okey, seterusnya thalassemia. Sebelum kita sambung dengan penjelasan thalassemia ni, kita nak berehatlah. Ini kira berehat buat kali terakhir untuk para pelajar kita sebelum kita kembali. Dan jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Azhar binti Muhammad Yusof. Saya nenek kepada student Nurul Ana Nabila binti Muhammad Azhari Khan. Sangat-sangat mengharap agar dia mendapat result yang cemerlang dalam SPM dia nanti. Saya akan sentiasa berdoa agar dia dan juga kawan-kawan dia semua akan berjaya dalam peperiksaan ini. InsyaAllah korang semua boleh buat. Belajar rajin-rajin. Okey.
Itu dia kembali bersama dengan kami, Wani Carey dan juga Sir Remy dalam Road to Success SPM 2021 serta 6 orang pelajar kita hari ini yang masih bersama dengan kami adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal Melaka. Okey, Cik Asa, kita nak sambung ke bahagian mutasi yang ketiga. Betul. Iaitu thalassemia. Okey. Mari kita sambung, Sir. Jadi mutasi yang seterusnya adalah mutasi gen, sambungkan yang tadi. Jadi mutasi gen yang seterusnya adalah thalassemia. Jadi siapa murid-murid Sir Remy yang sukarela nak menerangkan tentang thalassemia? Silakan. Okey, Talib. Okey, Talib. Dengan pantas, Talib. Okey, untuk thalassemia ni, dia kan mutasi pada gen yang mengawal penyakit hemoglobin tau. Jadi, itu penghidap thalassemia ni, dia akan mempunyai isi darah merah yang sikit dan jangka hayat dia pendek, Sir. Kesannya, penghidap thalassemia ni, dia akan mempunyai muka yang pucat dan dia akan nafas tercungap-cungap kerana dia memerlukan oksigen yang lebih banyak, Sir, untuk bernafas. Okey, Wani, betul Baik. kan? Ya. Bahaya thalassemia ini ialah manusia yang normal macam kita, Wani. Ya. Kita punya sel darah merah boleh bertahan jangka hayatnya adalah 120 hari. Okey, atau bersamaan dengan 4 bulan. Tetapi orang yang kena thalassemia ni, saiz dia adalah kecil dan jangka hayatnya memang pendek. Mungkin sebulan, 2 bulan dia akan dimusnahkan oleh badan sendiri. Dan orang ni akan menyebabkan kekurangan darah dan dia akan mudah tercungap-cungap dan juga pengsan juga, Wani. Baik. Bahaya kan? Betul. Okey, jadi kita kena buat ujian thalassemia di klinik-klinik ataupun hospital yang berdekatan. Betul. Okey. Dan seterusnya kita buat uji minda, okey murid-murid. Okey, soalannya ialah apakah faktor penyebab mutasi? Jadi murid-murid dah jawab dah. Kita just tunjuk sahaja jawapan anda pada skrin masing-masing. Sir Remy nak semak. Betul ke salah? Ni dah siap-siap jawab dah ni. Ya, dah siap jawab Wani. Tengok jawapan mereka. Okey, Wani cuba semak, Wani. Sama tak dengan jawapan Sir Remy? Okey, boleh. Okey, yang pertama karsinogen, betul? Karsinogen ada. Okey, kemudian ialah semula jadi. Ada. Kehamilan lewat usia. Okey, betul. Yang seterusnya adalah sinar ultraungu. Ada juga dekat situ. Okey, lepas tu kita ada sinar X. Sinar X ada di situ. Dan juga yang terakhir adalah sinar radioaktif, contoh alfa, beta, gamma. Okey, nampaknya semua jawapan mereka ada. Betul. Betul. Jadi Sir Remy berharap murid-murid dekat luar sana sedang menonton pun akan dapat jawapan yang sama, boleh? Ya, insya-Allah. Baiklah Wani, seterusnya sebagai penutup tajuk ini kita kena belajar berkenaan dengan variasi, Wani. Variasi. Apa itu variasi? Dia adalah perbezaan ciri antara individu yang sama spesies. Contohnya kita adalah manusia yang sama, Wani. Okey, kita adalah spesies Homo sapien. So kita kena bandingkan manusia dengan manusia. Seorang lelaki, seorang perempuan, seorang rambut hitam, seorang warna perang. Okey, itu ialah perbezaan ciri yang ada pada spesies sama. Kita namakan dia sebagai variasi. Okey. Jadi Wani, variasi ni ada 2 jenis. Satu adalah variasi selanjar, satu lagi adalah variasi tak selanjar. Variasi selanjar ni adalah perbezaan yang tidak begitu ketara ataupun tidak jelas. So tak nampak sangat perbezaan dia, Wani. Okey, contohnya ialah jisim badan, ketinggian dan warna kulit, dan ia boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Bukan genetik semata-mata, tetapi oleh faktor persekitaran. Contohnya, Wani, kalau familynya, keluarganya ialah genetiknya ialah kecil, ringan jisimnya, dapat anak yang kecil juga. Tetapi anak itu diberi makan, jisimnya bertambah tak, Wani? Bertambah. Jadi dia boleh berubah tak? Boleh. Boleh. Kalau variasi selanjar, ia boleh berubah disebabkan oleh faktor persekitaran. Okey. Dan variasi tak selanjar pula ialah perbezaan yang sangat ketara. Kita memang nampak membezakan antara satu ciri dengan ciri yang lain. Okey. Contohnya ialah jenis cap jari. Cap jari Wani dengan cap jari saya sama ke tak sama, Wani? Semestinya tak sama, Tak sama, okey. Sebab kita ialah variasi tak selanjar. Okey, jenis kumpulan darah. Wani darah apa, Wani? Saya darah O. Darah O. Saya darah A. Adakah kita ada persamaan, Wani? Tidak ada. Okey, itu adalah perbezaan yang ketara, Wani. Okey, jadi variasi ini boleh digambarkan dengan membuat graf. Graf untuk variasi selanjar kita tulis sebagai graf taburan normal. Jadi susunan ini, Wani, kita namakan dia sebagai histogram. Kenapa? Sebab dia rapat. Dan apabila kita susunnya, Wani, dia akan menghasilkan satu lengkungan normal macam ini, Wani, ataupun berbentuk loceng. Jadi kalau murid-murid nampak bentuk macam ini, itu adalah variasi selanjar namanya. Okey, kalau kita nampak satu lagi graf kita macam ni, namanya adalah carta bar. Carta bar. Berbentuk diskrit. Kenapa? Sebab dia terasing je, Wani. Dia terpisah.
kalau kita nampak terpisah, itu adalah variasi tak selanjar. Wani faham? Faham, sir. Faham. Jadi kalau dah faham, kita masuk ke slot yang terakhir ini untuk ujian yang terakhir. Iaitu uji minda 3. Murid-murid boleh keluarkan handout yang dapat tadi, yang kita scan QR tadi. Soalan dia, seorang murid telah mengkaji kebolehan mengulur lidah di kalangan murid di dalam kelasnya. Okey, keputusan mata ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, ini gambar dia. Jadi murid-murid sekalian, tengok gambar, perhatikan. Kalau bentuk macam ini ialah boleh menggulungkan lidah. Okey, kalau macam ini, dia rata saja dia tak boleh menggulungkan lidah. Soalan dia, okey, siapa boleh lengkapkan jadual boleh menggulungkan lidah ada berapa, tidak boleh menggulungkan lidah berapa? Siapa? Boleh saya cuba jawab, sir? Okey, Talib. Cepat, Talib. Okey, Talib. Okey, saya dah kira tadi, bilangan murid yang boleh menggulungkan lidah ialah sebanyak 15 orang. Okey. Manakala bilangan murid yang tidak boleh menggulungkan lidah ialah sebanyak 10 orang, sir. Betul. Pandailah, Talib. Jadi murid-murid boleh pangkah ke, bulat ke, asalkan dapat boleh mengira dan membezakan antara boleh menggulung lidah dan tidak boleh menggulungkan lidah. Okey, Wani, soalan yang kedua. Kena lukis carta bar. Okey, jadi kita minta murid-murid kita tunjukkan jawapan mereka yang telah mereka buat. Okey, tunjukkan dekat skrin anda. Okey, Serimi nak semak. Okey, baik. Yang pertama, okey, Afiq betul, Ashraf betul, Fatin betul. Talib, sila jauhkan dari kamera sedikit, Talib. Talib tak nampak. Okey, Talib pun betul. Okey, semua dapat 2 markah, Wani. Kecuali Wani dan juga Ana. Okey, mana Ana? Okey, Ana punya salah kenapa? Sebab Ana punya tu saiznya satu besar, satu kecil. Oh, tak sama. Tak boleh, Wani. Kalau macam tu akan tolak markah. Jadi kena buat sama. Kalau gunakan 10 kotak, 10 kotak juga. Okey, satu lagi adalah Wani juga. Kenapa Wani salah, sir? Kenapa Wani salah, saya rasa sebab dia tak buat carta bar. Itu namanya lah histogram. Sebab dia rapat-rapat. Dia kena jarak-jarak, Wani. Okey, baca gambar Serimi ni, dia kena saiz yang sama dan dia mesti ada jarak. Namanya carta bar. Okey, soalan ketiga. Okey, siapa nak jawab? Tandakan tik bagi variasi seperti dalam graf. Saya nak jawab, sir. Okey, Fatin. Teruskan, Fatin. Okey, jadual tadi dia menunjukkan jenis variasi yang tidak selanjar. Jadi yang betul ialah jenis cuping telinga dan juga kumpulan darah. Okey, betul. Sebab berat badan dan ketinggian ialah variasi selanjar. Okey, dan soalan yang terakhir. Sasul pula. Ya, Fatin. Yang ini adalah variasi tak selanjar. Okey. Seterusnya soalan keempat, nyatakan jenis variasi. Ini adalah soalan bonus, Wani. Kalau dapat soalan SPM, takkan tak tahu kan? Okey, kita mintalah murid Serimi nak jawab yang terakhir. Silakan. Soalan yang terakhir, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ni soalan penutup ni, sir. Ada tak orangnya? Acap nak cuba ke? Okey, Acap. Sila bagi tahu jawapan, Acap. Okey, Acap tersekat-sekat kat sana. Okey, Acap, apa dia jawapan? Saya boleh cuba. Okey, boleh bagi tahu jawapan, silakan, Acap. Okey, kacang ni, sir. Jawapan dia ialah variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar. Wani kan rasa betul salah? Saya rasa betul. Betul lah, variasi tak selanjar. Tanya. Maksudnya keyakinan dia tu ada, sir. Ya, betul. Jadi, maka itulah sahaja sesi pembelajaran kita hari ini, Wani. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Serimi. Dan sebelum kita tamatkan sesi kita hari ini, nak dengar jugalah rumusan daripada Sir dan juga orang kata kata-kata semangat untuk mereka yang akan mengambil sains ini tak lama lagi. Okeylah, jadi terima kasih Wani. Okey, dan juga murid-murid Serimi daripada SMK Durian Tunggal yang bersama kita hari ini dan juga sedang yang menonton televisyen di seluruh Malaysia. Jadi Serimi mengharapkan murid-murid daripada seluruh Malaysia akan dapat menjawab soalan sains SPM 2021 ini dengan sangat cemerlang. Lebih-lebih tajuk yang Serimi dah kongsikan berkenaan dengan genetik ini, contohnya adalah berkenaan dengan pewarisan, mutasi, variasi, dan pada siri yang lepas kita dah belajar tentang mitosis dan meiosis, Wani. Dan saya harapkan mereka gunakan semua ilmu dan juga tips-tips yang Serimi dah kongsikan ini untuk menduduki peperiksaan. Dan sebenarnya sains itu sangat senang, Wani, untuk dapat A+. Itu dia. Yang paling penting, tak
handsome tak apa. Janji sains A+. Itulah Okey. tagline Seremi. Ya, terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi kepada Seremi ataupun Cikgu Muhammad Raimi bin Rahim selaku Jurulatih Utama Kebangsaan Sains KSSM, dan juga terima kasih Wani ucapkan kepada semua pelajar kita. Kita ada Nurul Ana Nabila, Fatin Farhana, Abdul Muttalib, Muhammad Amirul Afiq, Ain Alwani dan juga Muhammad Ashraf Huzaimi, kerana anda telah menjadi pelajar yang sangat sporting dan antara pelajar yang betul-betul semangatlah hari ini, ya sir. Betul. Dan terima kasih Wani ucapkan all the best kepada anda semua. Semoga dapat keputusan yang cemerlang untuk sains ini dan buatlah ibu bapa serta Seremi anda bangga dengan keputusan anda nanti. InsyaAllah. Jadi itulah sahaja daripada kami dan sekian sahaja dari saya Wani Kerry dari Road to Success SPM 2021. Jumpa lagi pada besok akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didik TV KPM